Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وبين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala pada muka surat 21 Ancak dan sebagainya. Jadi ini membahaskan salah satu daripada pokok sesat berdasarkan ataupun di bawah tajuk wahdaniyah Allah Ta'ala. Hasil daripada tidak berfahaman wahdaniyah Allah Ta'ala, ada beberapa i'tiqad yang sesat yang boleh menjatuhkan seseorang itu ke arah kekufuran. Jadi yang banyaknya yang cerita tentang kufur tak kufur ni, kitab antara kitab dia Tuhfatul Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Tuhfatul Raghibin tu. Yang kedua, Asbabul Murtad oleh anak kepada Tuan Minal rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia sekali dalam kitab Miftahul Murid tu. Miftahul Murid ada 4 kitab dalam tu. Satu Miftahul Murid, kemudian Asbab Murtad, kemudian Nazam Melaka tu, untuk Melaka tu, kemudian tepi-tepi tu tu Syu'abul Imam Syekh Daud Al-Fatani. Ada 4 kitab dalam tu. Kitab tipis ya. Ada lagi satu lagi kitab tauhid Hidayatul Mutafakirin. Kitab Hidayatul Mutafakirin karangan Tuan Husin Kedah rahimahullah taala juga. Setiap sifat tu kalau ada ajaran-ajaran sesat di alam Melayu, dia akan letakkan. Dia akan ceritalah. Banyaklah situ. Ni 2 ya. Jadi kata musannif, ancak dan sebagainya adalah membuang ancak. Apa benda ancak tak tahu. Membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan ini satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala. Dia bagi makan, dia buang ancak ni cari dalam Google ada tu. Tak sempat cari. Semalam pun lewat malam balik. Tu tak jadi tu. Dan memberi makan hantu syaitan. Ni bukan setakat ni je. Berimbau berhala dulu pun ada. Orang sek-sek pantai, sek-sek nelayan. Tu. Dia bagi kononnya ada hantu waktu malam tu. Hantu dia yang tersendiri. Tu. Dia bagi apa tak tahu, makan lebih kurang itulah. Dengan kepercayaan supaya kampung ni dapat selamat daripada gangguan. Tu. Dia percaya gitu. Itu boleh jatuh kubur tu. Tu. Ada je dulu fahaman gitu. Masyarakat Melayu ni kalau dikaji, memang banyak ajaran-ajaran sesat sejak daripada selepas merdeka sampai sekarang. Banyak ajaran sesat. Ajaran sesat ni bukan yang firqah Wahabi tu je tak. Ini ajaran sesat betul-betul pure boleh jatuh kufur. Kalau Wahabi tu boleh waham lagi. Ni fasik. Syiah boleh waham ihtimal lagi, ada yang fasik, ada yang boleh jatuh kufur. Mu'tazilah ada yang fasik, ada yang kufur. Itulah. Tapi ni dalam alam Melayu. Alam Melayu macam-macam lah. Tu. Ayah pin sesat tu. Jenis-jenis gitu. Lagi apa? Tu apa? Laksmana Harimau. Laksmana Harimau. Tak silap nama dia. Laksmana Harimau. Laksmana Harimau ni adalah guru kepada, tak silap, guru kepada bapak lepak tu.
Tak silap dia guru kepada bapa lepak. Kemudian bapa lepak turun ke anak dia, sekarang lepak. Bapa lepak diwata kesesat oleh Fatwa Pulau Pinang. 1990 bapa tu, 1996 masa bapa lepak tu. Wan Arifin tu, diwata kesesat oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Mufti kerajaan negeri Pulau Pinang. Adalah dalam fatwa dia, boleh tengok. Habis. Dia beri makan sebab apa? Itu satu adat kepercayaan. Tu yang tak mau tu, adat kepercayaan. Sebab tu sumber-sumber orang masyarakat Melayu yang dah jadi adat ada. Tu takut-takut satu-satu benda yang boleh jadi adat dan benda yang dia buat itu boleh tasyabuh dengan agama lain. Hak tu boleh jadi masalah akidah dia. Tu ada fahaman-fahaman ritual dia panggil. Kukutlah ada mana-mana bahagian yang mana adat masyarakat tu buat dan dia berfahaman ada ritual di situ. Tu tak mau. Kalau sekadar kebetulan je tak apa. Dia tak semestinya kalau sama tu memang kafir lah. Kena tengok dulu dia etika ritual ke tak. Tapi setengah ulama kata nak tasyabuh tak payah. Tak payah tasyabuh. Bahaya. Okey, bahaya. Nak ikut sama dengan agama lain pun tak payahlah, bahaya. Sebab tu ada sebagian ulama yang kata bersanding dia diharamkan sebab dia sama dengan adat Hindu. Ulama bukannya nak mengharamkan sangat bersanding tu, dia nak haram sebab dia ada tasyabuh dengan adat Hindu. Kalau bersanding cara yang bersanding sungguh lah. Kalau bersanding sekadar ni atas pelamin tu tak ada apa sangat. Ni bersanding hak jenis tabuk, hak tu tabuk, hak ni. Tapi orang yang tabuk tu pula ada i'tiqad, ada ritual benda yang dia buat tu. Tu tak mahu tu. Tu kau. Kalau sekarang tabur je, dah benda apa tak tahu. Tu bazir pula. Tu bazir pula. Mereka tabur lah apa benda lah macam-macam lah lambak bersanding orang dulu-dulu ni. Masyarakat Melayu ni. Yang dia boleh tasyabuh dengan Hindu, hak tu yang ulama tak mahu tu. Tapi kalau sekadar naik atas belami, duduk orang, batu isteri pula tak make up mana. Isteri pun biasa-biasa je, jangan ada traffic light merah, hijau, kuning, tak mau. Pakaian pun menutup aurat, macam orang biasa, macam kita jumpa perempuan. Perempuan ni menutup aurat elok, tak ada make up. Itulah juga masa majlis perkahwinan pun, kenapa nak kena cantik-cantik sangat? Heran juga kadang-kadang kita ni, penuntut ilmu ni. Dia sebelum dia kahwin, aurat kena jaga, ikhtilat kena jaga, hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Mari perkahwinan dia sendiri yang pakai mengarut. Dia sendiri yang mengikhtilatkan walimah. Tu. Kalau boleh asingkanlah laki perempuan. Laki belah laki makan, perempuan belah perempuan makan. Kalau tak boleh lagi nak buat sampai tahap tutup langsir ataupun pisah terus laki perempuan, tak apa, asalkan asing dulu. Sudah. Apa tujuan asing tu? Asing itu tujuan dia untuk tidak berlaku ikhtilat. Apa tidak berlaku ikhtilat? Iaitu dari sudut laki-laki pandang perempuan, perempuan pandang laki-laki. Dalam mazhab Syafi'i kan haram pandang perempuan. Pandang ajnabi lain orang perempuan haram. Kita pergi yang keluarga. Bukan kita nak tengok isteri, kita akan tengok banyak orang. Macam-macam orang ada. Ada laki, ada perempuan. Kita tengok perempuan haram. Perempuan tengok laki haram. Tanpa ada hajat. Tu satu. Lagi satu pula dari sudut aurat orang yang mari pula macam mana? Macam-macam orang mari. Kita ada kawan, 1000 kawan, 1000 lain-lain cara dia bentuk aurat. Ada serekeh sini, serekeh situ. Ada tutup full, ada tutup sekerat, ada tak pakai langsung, contoh lah. Atau orang lelaki pula tengok. Tak mau, tu yang tak mau. Lagi satu dia bila nak ambil makanan lagi ataupun makanan secara dah ada atas meja dan sebagainya, ataupun makanan secara ambil sendiri, nanti duk beretuh pungkok pula. Boleh faham? Beretuh pungkok, lepas tu duk tengok sana sini, aku tengok hang tengok aku, teguk lebih kurang, padahal bukan suami isteri. Tu tak mau tu. Tu walaupun atas dasar kawan sekalipun tak mau. Dia kawan ni kawan laki-laki, perempuan-perempuan ni laki perempuan. Dia tak malu nak panggil kawan. Ni kawan aku yang perempuan ni. Orang nampak pelik tau. Kawan hang perempuan. Ada apa? Pelik lah tu. Maknanya ada satu benda yang pelik kalau kita kata, kawan perempuan aku. Kawan laki aku. Nampak macam, pelik. Tu kalau kita kata kawan apa dia? Laki tak laki? Dia laki. Tak apalah. Perempuan, dia perempuan. Tak apalah. Nampak macam relax. Tak apa.
Ni bila kata-kata, kawan laki aku ni, aku ada kawan laki aku sekian-sekian. Nampak macam pelik lah. Kalau sebelum kahwin lah. Selepas kahwin, suami dengar tu pun macam, satu macam ni. Tengok. Dia nampak pelik. Tu. Tu selalu saya bagi tambih. Habis. Mana tadi? Mereka itu i'tiqad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa. Syaitan hantu ada kuasa menyebabkan sakit atau sampuk. Sampuk lah, tak betul. Kena sampuk dengan syaitan. Di bahasa kita lah sampuk ni. Kena sampuk ataupun bahasa dia kena rasuk dengan syaitan. Jadi tak betul dia tu macam. Merayau sana sini, menjerit sana sini, kena sampuk tu. Dan sebagainya. Dia bagi makan kat setan tu, elak benda tu. Ni pun ada dah. Dulu zaman-zaman nelayan tepi-tepi pantai tu, dia pun buat macam ni ke. Bagi makan kat setan supaya jaga kampung. Makan apa tu tak gerak langsung. Maka mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan. Ancak ni satu majlis lah. Mengadakan ancak serta mengadakan jamuan. Simah tukar ganti. Temiku, macam-macam lah benda. Dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan yang musyrikin, perbuatan yang boleh bawa kepada syirik. Bagi macam-macam jamuan kat setan, temiku apa ke benda tak tahu, bagi kat setan. Tujuan dia untuk elak daripada sakit, untuk elak daripada sampuk. Itu masalah. Kerana apa? Kerana dia telah menduakan Allah Ta'ala dari sudut memberi bekas. Kamunfasil pada af'al. Tu kebiasaannya dalam bab syirik-syirik ni, kelompok-kelompok syirik ni, kebanyakannya dia bersekutu ke Allah Ta'ala dari sudut kamunfasil pada af'al, yang memberi bekas tu. Kamunfasil pada af'al. Ada juga yang kam pada zat, kam pada sifat. Yang kelompok sesat ni, macam contoh Ayah Pin. Ayah Pin dia mengaku dia Tuhan. Itu kamunfasil pada zat. Tu dari sudut sifat, bila kata dia ni Tuhan, mesti sifat pun Tuhan juga. Dia akan mufasil pada sifat. Allah Ta'ala tidak berkongsi dengan orang zat yang sama ketuhanan dengan Allah, sifat yang sama ketuhanan dengan Allah. Itu mustahil. Habis. Upacara harimau. Ni pun sama juga. Suatu upacara dinamakan jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali di dalam belukar di tepi-tepi hutan. Buat kat hutan. Di sana dipanggil harimau yang disangkakan sakti itu. Padahal tak ada pun. Dia sangka saja. Wahmiyah dia. Dia panggil wahmiyah. Ada harimau sakti. Macam cerita dongeng Indonesia. Tahu cerita dongeng Indonesia yang lagu TV3 tu. Apa tau tak ingat lah diri dia. Syok kau tu. Dulu kita layan. Masa kecil-kecil dulu, sekolah rendah tu tak silap. Kau sekolah menengah lah. Sekolah rendah asal masa tu. Yang cerita dongeng Indonesia. Tengok. Petang-petang tu, kadang siap maraton lagi. Hari ni cerita Pinocchio. Esok cerita ayam kena apa tau. Kisah ayam. Lepas tu kisah Cinderella lah. Apalah Indo buat tu. Masa dulu kecil-kecil tu. Tengok. Sekolah pagi. Pas pagi balik tu, dekat dah kat TV pukul 3. Tak silap dulu pukul 3 sampai pukul 5 dia punya movie tu. Seronok juga jadi budak kecil. Kiranya harimau ini tidak dipuja kelak, dia akan membinasakan ahli-ahli kampung. Tengok. Macam tadilah yang kampung lain yang saya kata. Dia bagi makan ke setan supaya tidak binasakan kampung tu. Nak jaga kampung tu daripada benda yang tak baik. Itu syirik tu. Hak ni binatang pula. Hak ni harimau pula. Dan binatang ternak, tak maulah binatang ternak, lembu, kerbau semua jadi musnah, jadi kena bunuh habis. Maka harimau ini dinamakan harimau maujud. Harimau maujud. Tu harimau maujud. Maujud tu yang ada lah. Harimau maujud yang sakti tu ada sungguh. Dia panggil harimau maujud. Pandai pula panggil maujud. Ingat tak mengaji. Tu. Panggil maujud yang ada. Maka di dalam upacara ini disembelih seekor kerbau. Ni cara dia. Hati, jantung, lidah,
kepala, mata, telinganya, seekor kebau tadi tu, semuanya tu untuk makanan harimau mewujud itu, harimau sakti itu. Maka dagingnya, daging kerbau, bagi makanan orang-orang yang hadir di dalam upacara itu. Jadi upacara harimau satu upacara. Macam gambar Doraemon, movie Doraemon. Apa tu? Upacara bulan. Apabila bulan jadi gerhana, habislah seluruh makhluk kampung di situ. Kemudian Doraemon selamat kan. Ini cerita Doraemon sikit. Cerita apa tu nama dia tak ingat lah. Tu pun sesat lah cerita Doraemon tu. Tu kalau budak-budak tengok dia percaya hak tu, habis kita. Tu nak tengok sangat boleh nak tengok, tapi kita kena tanamkan kat anak-anak kita tu. Jangan percaya sangat tu. Tu ngarut je tu dia reka je. Tak apalah. Ni takut dia tengok gitu. Ada sakti bulan ni. Sudah. Okey. Tu cara upacara dia. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu, jin-jin dan setan-setan itu berkuasa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat, itulah khabar. Jauh khabar itu. Itulah kepercayaan yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak elok. Yang panggil Allah Ta'ala mustahilkan munfasil pada af'al. Mana af'alnya? Dia percaya setan beri bekah dalam memanfaatkan kampung tersebut dan dalam membinasakan kampung tersebut. Padahal pada hakikatnya Allah Ta'ala yang membinasakan, Allah Ta'ala yang memanfaatkan, yang memberi manfaat kepada kampung tersebut. Habis. Tak mau banyak nak cepat khatam. Bila nak khatam tak tahu. Tu tebal juga kita ni. Ingatkan tulisan besar-besar sekejap habis. Tapi itulah nak hurai cara senang sayang, nak hurai cara payah kita pula kita terkejut. Kita pula ingatkan kita sekali payah. Tengoklah macam mana. Habis ni sifat kudrat. Habis sifat ketuhanan, mai sifat nabi semua tu kita lajulah. Tak ada apa tu. Walaupun ada juga bahasa detail dia lebat nabi tapi tak apalah. Yang ketujuh, yakni sifat yang ketujuh dari sudut tartibuz zikri, tertib sebut tu, ni yang ketujuh, bukan pada hakikat. Al-qudratu, artinya arti kudrah, kuasa. Kuasa, pada yang terjemah pekuasa. Anak murid dia terjemah pekuasa. Okey. Ini sifat ma'ani. Kita cerita sikit ma'ani ni benda apa. Habis dah sifat nafsiyah, habis dah sifat nafsiyah, habis dah sifat apa nama? Habis dah sifat nafsiyah, habis dah sifat salbiyah. Sekarang masuk ma'ani. Ma'ani ialah jamak bagi makna. Maknayani, ma'ani. Okey. Makna satu makna. Maknayani dua makna. Ma'ani banyak makna. Okey. Sebab apa dipanggil ma'ani? Kita kena faham tu. Sebab apa dipanggil ma'ani, jamak bagi makna? Sebab makna atau ma'ani ini menunjukkan dia tu satu benda yang ada. Makna. Bila makna, hakikat. Makna menunjukkan dia satu benda yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sebab tu dalam takrif kita Arab sifatun, qadimatun, qaimatun, bidatillah. Bukan setakat qadim, qaimah. Apa qaimah? Kalau terjemah bahasa Melayu secara harfan biharfin, berdirilah. Berdiri dengan mana? Ada. Ada di zat Allah. Hitam ada di kulit saya. Tu arat ataupun sifat ma'ani saya. Sifat ma'ani saya ialah kulit hitam. Hitam lah. Hitam tu adalah sifat ma'ani saya. Sebab ada di zat. Kita boleh tunjuk hitam ni hitam. Walaupun ni bahagian muka lah. Tapi bila bawa keluar tu, tak payah nak bawa keluar. Tapi kalau kita tahulah, ni hitam. Dia nampak ni hitam ni. Tu. Ni bahagian muka, hitam bahagian muka. Hitam tu wujudi lah. Kita boleh tengok hitam. Tu. Muka wujudi tak? Wujudi lah. Sebab memang muka zat. Kita boleh tengok, kita boleh sentuh. Kita boleh penampak sekali. Tu. Tu. Okey. Jadi itu sifat ma'ani. Sifat yang jenis ada. Bukan jenis sungguh tak. Bukan jenis sungguh sahaja. Bila sebut ada, mesti sungguh. Tapi bila sebut sungguh, tak semestinya ada.
Jadi sifat ma'ani sifat yang ada di zat. Bila ada di zat, kita nak cara bahas dia, kita bahas benda yang ada dulu. Baru kita menafikan perkara yang mustahil. Sebab itu dari sudut penafian pada sifat yang mustahil, yang lawan bagi sifat ma'ani, dia panggil dalalah iltizamiyah. Bukan dalalah mutabaqah macam sifat salbiyah. Sifat salbiyah bila sebut kidam, kena kepada tidak baru tidak. Tidak tu salbiyah. Insilab. Salbun bimakna linsilab. Tapi ma'ani tak. Ma'ani benda yang ada. Bila benda yang ada, kita bahas benda yang ada dulu. Sebab itu dalam perbahasan sifat ma'ani, ada ta'aluk tu, ta'aluk ni, ta'aluk tu. Kidam bakok mana ada ta'aluk? Sebab dia benda tak ada. Dia tidak ada. Cuma kita faham je. Contoh apa dia? Contoh hitam di baju ni. Hitam di baju ni. Kita bahas hitam tu benda apa? Kita bahas dulu hitam tu benda apa. Memang sekali lagi akan kita kata hitam ini ialah bukan putih, bukan hijau, bukan merah, bukan ungu dan sebagainya. Tapi selepas kita bahas hitam tu apa dia? Dia tidak memberi faham. Oh, hitam ni bukan hijau, bukan putih dah. Tu dia bahas dulu hitam ni benda apa? Oh, hitam ni satu warna yang sekian. Habis semua, barulah kita nafi. Kita menafi. Kalau sifat ma'ani bukan ternafi, menafi. Sebab kita dah ada sifat yang ada, memang kita akan bahas ta'aluk dia. Benda yang ada tu, benda tu. Benda yang ada. Jadi, contohnya hitam. Kita bahas hitam. Bila dah bahas habis dah, baru kita kata, oh, hitam ini bukan putih, bukan hijau, bukan merah, bukan ungu, bukan kelabu, bukannya. Okey. Okey. Contoh kita beli apa? Kitab yang berwarna hijau contohnya. Hijau tu Arab bagi kitab tu. Kita bahas kitab tu. Bahas hijau tu. Hijau tu apa dia? Bahas hijau. Oh, hijau ni bukan merah, bukan hitam. Lagi apa lagi yang ada sifat ma'ani pada buku tu? Contohnya buku tu adalah wangi. Wangi tu wujudi. Wangi itu adalah sifat ma'ani bagi buku tu. Maka kita bahas wangi itu benda apa. Maka kita akan, lepas bahas habis, baru kita akan menafikan. Wangi itu bukan busuk. Wangi itu bukan tengik. Wangi itu bukan pahit dan sebagainya. Pahit. Apa dia pahit kat lidah? Lagi apa dia? Pukul lagi. Ikutlah. Tak ada dah kot. Tu tak didengar dah. Tu. Kalau kita dengar suara. Kita dengar suara. Kita dengar suara wujudilah. Suara wujudi sebab boleh dengar dengan telinga. Maka kita bahas suara manusia tu lah ke mana? Suara manusia yang kita cakap, yang kita dengar tu, suara manusia tu, kita bahas dulu suara manusia ni lah ke mana? Sebab dia benda wujudi. Bahas, barulah kita nafikan. Oh, suara manusia ni bukan macam suara burung, bukan macam suara lintah, bukan macam suara semut dan sebagainya. Kita menafikan benda yang bukan dia. Tapi kalau salbiah, kita ternafikan. Dia memang ternafi sendiri. Dia tak perlu kepada penafian manusia atau penafian orang lain. Sifat ma'ani dia akan nafi juga, tapi di belakang, bukan di awal dah. Tak. Sebab dia benda jenis ada. Okay. Sebab tu dia kata artinya adalah kuasa. Pada ayat terjemah apa kuasa? Sebab apa? Kuasa tu kalau ikutkan terjemahan pada ayat, kuasa ialah thamaratus sifah. Thamaratus sifah. Kalau berkuasa ialah ta'alluq. Beza. Beza terjemah tu. Apa dia thamaratus sifah dengan ta'alluq? Okey. Thamaratus sifah ni thamarah as-sifah. Thamarah ni asalnya buah lah. Buah sifat. Apa dia? Faedah sifat. Faedah sifat. Apa yang boleh beri faedah? Bukan maknanya Allah Ta'ala ada faedah. Bukan. Maksudnya cara faham tu. Apa yang memberi faedah kalau bersifat dengan kudrat contohnya. Apa yang dapat beri faedah? Beza samarah dengan ta'aluk beza sikit. Sikit je beza. Sikit je beza. Tapi kalau kita nak terjemah
samaratus sifah bagi pekuasa kudrat tu nak kata berkuasa pun tak apa. Tapi nak abangnya padanya bezakan lagi. Kuasa tu samarah sifah, ta'aluk dia adalah berkuasa. Sifat perkuasa. Beza. Okey. Ta'aluk ni dia gi. Dia gi. Apa gi? Berkuasa. Berkuasa ni dengan sifat perkuasa ni dia berkuasa. Dia kait dengan orang lain. Daripada zat Tuhan dia gi ke lain. Daripada sifat kudrat Tuhan dia gi ke lain. Tu ta'aluk. Okey. Tu ta'aluk. Kalau samaratus sifah dia tak kait dengan orang lain. Dia kata sifat kudrat Allah Taala, sifat kudrat, sifat perkuasa, Allah kuasa. Dia tak kait dengan muta'alaq yang lain. Dia tak kait dengan muta'alaq makhluk ke apa ke, dia tak kait. Sebab kita tak faham bab ta'aluk. Ta'aluk ni dia faham bab benda yang selain Allah Taala yang berkait dengan kudrat Allah. Allah Taala bersifat kudrat, maka dia bertakluk dengan perkara-perkara mungkinat. Apa maksud bertakluk perkara mungkinat? Mungkinat itu muta'alaq dia. Bertakluk dengan perkara mungkinat dengan makna Allah Ta'ala buat perkara-perkara mungkinat. Allah Ta'ala berkuasa buat benda mungkinat. Dia kait dengan mungkinat. Kalau samaratus sifah tak, dia tak kait dengan mungkinat. Samaratus sifah hasil sifat. Allah Ta'ala bersifat kudrat, kuasa lah. Tapi berkuasa, dia akan kait dengan benda lain. Allah Ta'ala berkuasa buat alam. Tu dia ta'aluk tu. Jadi bumi ataupun alam tu muta'alaq bagi kudrat tu. Tu bila ta'aluk muta'alaq. Muta'alaq ni yang disangkutkan, yang dikaitkan. Samaratus sifah sekadar samarah. Sebab itu pada ayat terjemah perkuasa itu sifat. Tadi tu berkuasa tu ta'aluk, kuasa itu adalah samaratus sifah. Perkehendak sifat, berkehendak ta'aluk, kehendak samarah. Kita pergi sifat hayat. Hayat perhidup. Ta'aluk ada tak? Tak ada. Mana ada menghidup? Tak ada. Dia terus kepada hidup. Hidup tu samarah. Sebab tu beza. Dia bukan menghidup. Menghidup tak ada sebab ta'aluk. Hayat tak ada ta'aluk. Dia bukan menghidup. Kalau menghidup tu sifat kudrat. Tu tugas sifat kudrat. Tu beza dia. Apa lagi? Allah Ta'ala sifat dengan ilmu, pengetahuan. Mengetahui, ta'aluk. Tahu, samarah. Tahu. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, dia tahu. Tahu apa? Allah Ta'ala mengetahui perkara mustahil. Itu ta'aluk lah. Beza samaratus sifah dengan ta'aluk dan cara terjemah. Tapi kalau nak terjemah samaratus sifah dengan ta'aluk tu berkuasa ke apa, ikutlah asal faham. Samaratus sifah lain daripada ta'aluk. Tu ta'aluk lain, samaratus sifah lain. Walaupun nak sama tapi hampir serupa tapi tidak sama. Samaratus sifah tak ada kaitan dengan muta'alaq. Ta'aluk berkaitan dengan muta'alaq. Dan nama muta'aluk mestilah muta'alaq. Macam dalam bab nahwu lah. Tu at-talibu fil fasli. Fil fasli ta'aluk muta'alaq dia bagaimana? Muta'alaq yang mahdhuf. Khabar dia ialah muta'alaq yang mahdhuf, taqdiruhu sabitun ke, mawdu'un ke, mawjudun ke. At-talibu fil fasli. Sepatutnya ada khabar yang mahdhuf. Mana? At-talibu mawjudun fil fasli. Mawjudun tu i'rab khabar. Tapi dihazahkan sebab mafhum. At-talibu fil fasli. Jadi fil fasli, fi itu adalah haraf jar yang asliyah, bukan zaidah. Bila asliyah dia perlu kepada muta'allaq. Maka kena cari muta'allaq dia mana? Dia ta'aluk dengan apa? Maka ta'aluk dengan muta'allaq yang mahdhuf iaitu khabar. Jadi kita akan i'rab khabaruhu muta'allaq khabar dia ialah muta'allaq yang mahdhuf, taqdiruhu adalah mawjudun, contoh. Itu dalam bab nahwu ta'aluk muta'allaq. Bila ta'aluk muta'allaq lah. Tu. Fi itu berta'aluk dengan apa? Berta'aluk dengan muta'allaq yang mahdhuf iaitu khabar. Berkuasanya Allah Ta'ala berta'aluk dengan apa? Berta'aluk dengan perkara mungkinat. Mungkinat itu muta'allaq. Habis itu. Jadi sifat kudrat artinya kuasa, yakni perkuasa. Kalau kuasa ni samarah. Kuasa kudrat Tuhan. Kuasa kudrat Tuhan.
Itu. Dia maksudnya dia arti. Dia tidak bubuh arti lah ni. Sebab dia kalau buat ayat kuasa kudrat Tuhan tu dia nak hurai tu. Dia nak hurai tu. Bukan. Betul lah. Artinya arti kudrat kuasa titik lah. Titik. Kuasa dengan makna pekuasa. Kemudian sambung ayat baru istinah. Kudrat Tuhan. Tu. Yang ni bermula kudrat Tuhan itu memberi bekas. Memberi bekas khabar. Memberi bekas pada mengadakan dan meniadakan tiap-tiap suatu. Baca dulu lah. Maka hakikatnya, ni maksud. Maka hakikatnya, hakikat kudrat. Ma sadaq. Maqasid tasawur. Al-qawl syarih. Semua itulah. Ta'rif. Ialah satu sifat yang qadim. Sifatun, qadimatun, azaliyatun, qaimatun, thabitatun. Sifat yang qadim, lagi azali, qadimatun, sifatun, qadimatun, azaliyatun, yang thabit berdiri pada zat Allah Ta'ala, qaimatun bidzatillah, dengan sifat kudrat. Bil kudrati itu mengadakan ijadu syai'in, mengadakan tiap-tiap, ijadu kulli syai'in atau kulli mawjudin, mengadakan tiap-tiap yang ada dan meniadakan tiap-tiap yang tiada. Bersetuju, yakni muafakat, selari dengan iradat, yakni iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Okey. Padan hak ni lah. Kudrat. Okey, mana tadi? Maka hakikatnya, hakikat kudrat, satu sifat yang qadim. Sifat ma'ani dia bersifat dengan segala sifat nafsiyah dan bersifat dengan segala sifat salbiah. Makna kudrat dia bersifat dengan sifat wujud, kudrat bersifat dengan sifat kidam, kudrat bersifat dengan sifat baqa' sampai wahdaniyah. Kenapa kata gitu? Sebab kudrat itu wujudi. Bila suatu benda yang wujudi, benda yang bangsa ada, lagi pula mewujud, dia mesti bersifat. Mustahil pada akal benda yang wujudi tidak bersifat. Itu kena pegang. Mustahil pada akal benda wujudi tidak bersifat. Mesti bersifat. Jadi sifat kudrat bersifat dengan sifat nafsiyah dengan salbiah sahaja. Kalau tak bersifat dengan sifat nafsiyah, tak wujud. Kudrat tak wujud. Kalau dia Allah Ta'ala. Tu dia bersifat dengan wujud sebab dia wujudi. Lagi pula thabitatun mawjudun fi dzatillah. Kudrat Allah Ta'ala kidam tak? Qadim. Tadi dia kata dalam takrif qadim, azali. Maknanya dia bersifat dengan qidam. Lagi pula baqa', bersifat dengan baqa' sebab sifat kudrat Allah tidak hilang. Qidam, baqa', mukhalafah lil hawadith. Sifat kudrat Allah tidak sama dengan makhluk. Qiyamu ta'ala binafsihi. Sifat Allah Ta'ala tidak dibuat oleh orang lain. Wahdaniyah, sifat Allah Ta'ala esa pada sifat dengan mana kam ternafinya, kam muttasil pada sifat kudrat yang ada dua, ada tiga. Sini yang kita nak bahas tu. Sebab apa kata apa tu? Sebab dia akan pergi kepada wahdaniyah tu. Macam mana nak urai sifat wahdaniyah pada sifat? Kalau orang yang terjemah ber dan sebagainya. Tu. Okey. Macam mana nak bahas? Nak bahas kam muttasil pada sifat. Dalam bab wahdaniyah, kam muttasil pada sifat lah ke mana? Macam mana nak bahas? Tu pelik tu. Macam mana nak bahas? Kalau nak i'tirad lah. Kita tak ada masalah. Kalau musannif kitab kata berkuasa, kita boleh takwil, kita boleh tafsir. Itu makna mafhum. Tu selesai masalah, makna mafhum. Kita pun tak sangka buruk kepada Datuk Syekh tuan kita tu. Dan kita pula tidak mengkritik orang yang buat perubahan transformasi bahasa. Kan tenang. So apa? Dan sifat ma'ani tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Sifat kudrat, dia tidak boleh bersifat dengan sifat kudrat. Tidak boleh bersifat dengan sifat iradat, ilmu, hayat. Sebab dia bukan macam zat walaupun dia wujudi. Sebab kalau kudrat bersifat dengan sifat ma'ani, maka dia akan jadi tasalsul, mustahil pada akal. Sebab apa tasalsul? Contoh sifat kudrat berhajat kepada dia sifat kudrat bersifat dengan sifat kudrat, bersifat dengan sifat iradat, ilmu, ayat, kalam dan sebagainya. Contoh. Maka sifat kudrat yang kedua yang bersifat pada kudrat yang pertama ni, dia perlu kepada sifat ma'ani yang lain. Yang ketiga pula. Sifat yang ketiga, kudrat yang ketiga.
berhajat pada yang keempat pula. Sifat kudrat yang keempat sebab dia wujudi. Bila kata wujudi, dia mesti bersifat. Bersifatlah pula yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8. Tasalsul sampai bila-bila pun tak ada apa. Sampai bila-bila pun tak selesai-selesai. Maknanya banyak sungguh kudrat Allah Ta'ala ni. Kita kata wah dari para sifat, satu yang kudrat. Tak ada banyak. Sebab tu sifat ma'ani tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Wala ma'nawiyah, tidak ma'nawiyah, tapi bersifat dengan salbiah dengan nafsiyah sahaja. Tapi sifat nafsiyah, sifat salbiah tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani sebab dia bukan wujudi. Faham? Sifat nafsiyah wujud, boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat apa bendanya? Dia bukan benda ada. Kidam boleh bersifat dengan iradat. Iradat apa? Dia bukan benda ada. Tu. Sifat kidam, baqa', mukhalafah boleh bersifat dengan wujud tak? Wujud apa? Dia bukan wujudi. Boleh sifat dengan sifat nafsiyah tak? Sifat salbiah ni? Tak boleh sebab dia bukan wujudi. Dia adami tapi thubut fi dhatillah. Tahakkukun fi dhatillah. Okey. Tu. Habis. Mana tadi? Dia meniadakan dan mengadakan. Itu kita panggil kudrat yang hakiki. Kudrat yang hakiki, dia mengadakan sesuatu dan dia meniadakan sesuatu. Macam dulu kita katalah, kudrat yang hakiki dia panggil. Kudrat yang hakiki, dia buat sesuatu, dia buat dengan kudrat dia. Dia meniadakan sesuatu, dia meniadakan dengan kudratnya. Sebab tu ada khilaf. Sebab tu ada khilaf ulama pada meniadakan sesuatu. Pada meniadakan sesuatu. Adakah meniadakan sesuatu pun ta'aluk dengan kudrat ataupun tidak? Atau khilaf tu? Mu'tamad ta'aluk jugalah. Ada yang kata Allah Ta'ala berta'aluk dengan mengadakan sesuatu. Yang meniada tak? Meniada, dia hilang, dia musnah dengan sendiri. Tu. Tapi dengan berdasarkan iradat, berdasarkan takdir yang Allah Ta'ala telah tentukanlah. Dia hapus dengan sendiri, dengan takdir ketentuan Allah Ta'ala. Dia tidak buat dengan kudrat dia untuk menghapuskan, untuk menghilangkan sesuatu. Itu sebahagian pandangan. Dalam kitab Fathul Majid ada tu. Bahas tu. Dengan asyik-asyik lain. Tapi mu'tamad dia tetap bertakluk dengan kudrat juga benda meniadakan ni. Macam kita buat contoh itu, kita buat rumah. Kita pakulah, apalah semua ni. Ini kalau mengaji Baqarah dalam bab kudrat, dia akan sebut. Dia akan sebut. Dia sebut macam mana? Dia sebut Allah dalam bab perbuatan. Tak ingat. Dalam bab perbuatan, dia ada beza perbuatan. Dia ada beza perbuatan itu. Ada dua makna perbuatan. Cuma tak ingat. Dalam Baqarah dia nak bagi beza kudrat yang hakiki dengan kudrat majazi. Kudrat majazi ni kita tak buat dengan kudrat kita. Cuma kita biar. Kita tahan. Itu bahasa dia lah. Kita biar, kita tahan. Biar tahan tu dah ta'aluk qabdah Allah Ta'ala. Itu ta'aluk yang khusus. Bukan ta'aluk umum. Ta'aluk umum salihi qadim dengan tajizi hadis saja. Ta'aluk yang khusus, dia ada qabdah pula. Celah-celah tu. Maka qabdah tu dia panggil Allah Ta'ala biar. Kalau kita belajar kalau qabdah, nanti kita belajar lah. Qabdah Allah Ta'ala, apa maksud dia? Allah Ta'ala kalau alam ni dah ada, Allah Ta'ala membiarkan. Yang ni boleh ada untuk kekal ada dan boleh Allah Ta'ala musnahkan. Bila satu alam tu tak ada alam lagi ataupun alam tu musnah, Allah Ta'ala boleh kekalkan dia tu tak ada atau boleh nak mengadakan semula. Tu tahan. Tu bahasa kita lah. Allah Ta'ala tahan. Tak buat sesuatu, tak meniadakan sesuatu. Dah ada alam ni, Allah Ta'ala tak adakan lagi dan tidak meniadakan dia sebab Allah Ta'ala kekalkan adanya alam ini. Macam sekarang lah. Sekarang ni Allah Ta'ala bertakluk dengan tajizi bertakluk dengan qabdah Allah Ta'ala. Ta'aluk qabdah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Ta'aluk qabdah Allah Ta'ala. Okey, apa dia? Allah Ta'ala tahan, Allah Ta'ala kekalkan. Kalau tak ada makhluk, tak ada lah. Kalau ada makhluk, ada. Biarkan ada. Allah Ta'ala tidak mengadakan lagi dan tidak meniadakan. Bila dah ada alam. Bila tak ada alam, Allah Ta'ala nak biarkan dia tu tak ada boleh, nak mengadakan boleh. Apa maksud dia? Dia nak adakan, dia biarkan ketiadaan alam itu. Dia biar. Dia tahan. Itu maksud dia. Bukan Allah Ta'ala tahan, ni bahasa je. Macam kita buat rumah, kita buat dengan kudrat kita. Kita paku, gunggang, simen dan sebagainya. Kemudian, lepas siap rumah, adakah roboh rumah tersebut? Tak roboh. Tak roboh.
Tu. Dan adakah tidak roboh tu sebab kita buat lagi, duk tengah tukang lagi buat, jenuh tu tiap hari siang malam pagi petang duk buat kerja. Kita biarkan. Tu takluk majazi kita. Takluk kudrat majazi kita, kita biarkan rumah ini dalam bentuk tersebut. Bila kita nak musnahkan rumah tersebut, kita akan ambil lah satu benda traktor ke lori ke, kita bubuh, pukul, pumpah, hancurlah rumah tersebut dengan kudrat kita. Baru guna kudrat kita yang asli, yang hakiki. Tu. Kalau kita biarkan rumah tak ada lagi, tak buat lagi rumah, kita biarkan boleh tak? Biarkan boleh tak? Rumah tak ada, boleh. Kita nak buat rumah, boleh tak? Boleh. Tu dia panggil ta'aluk tajizi. Ta'aluk kudrat yang tajizi. Bukan tajizi, yang majazi, silap. Tu dia panggil qabdah, biar. Dalam genggaman kita, kita boleh nak biarkan dia ada atau biarkan dia tak ada, dan boleh kita nak mengadakan, boleh nak meniadakan. Itu qabdah. Tu. Okay? Tu tahan tu. Tu. Jangan ada orang kata pula, apa beza dengan soluhi qadim pula? Soluhi qadim masa azali. Qabdah masa imkan. Tu je. Soluhi qadim dengan makna boleh dapat buat makhluk itu sejak azali. Ta'aluk qabdah ni berlaku pada masa imkan. Boleh faham? Bila Allah Ta'ala sudah meletakkan masa imkan, Allah Ta'ala tak mengadakan apa-apa lagi. Allah Ta'ala boleh nak membiarkan alam ni tak ada apa, atau nak mengadakan sesuatu. Itu ta'aluk qabdah yang pertama lah selepas soluhi qadim. Bila dah ada masa imkan, kemudian Allah Ta'ala pun takdirkan adakan alam ini, maka ada lah. Kemudian ta'aluk qabdah pula, Allah Ta'ala biarkan alam ini ada, boleh nak memusnahkan alam ini pun boleh. Tu nantilah bab kudrat. Tu takat tu dulu, insya-Allah Ta'ala. Itu faham sikit-sikit lah. Dalam kitab ni rasa tak ada ta'aluk qabdah ni, tak ada rasa. Tak ada. Tu ta'aluk qabdah kitab lain tu. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sambung pada esok hari malam ni tak ada lah ngaji. Ngaji Ustaz Roizam malam Paisyak. Kemudian Rabu esok hari Khamis. Esok Khamis esok pagi lah insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.